Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kembali lagi kita dalam PDPR 3.0. Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang tenang dan dapat mengikuti PDPR dengan sebaiknya. Baiklah, untuk PDPR Bahasa Melayu tahun 3 hari ini, kita masih lagi di tema kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 13, kekalkan warisan kita dengan tajuk Indahnya Pantun. Okey, sebelum itu kamu semua boleh buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 4. Okey, hari ini kita akan belajar lebih kepada kemahiran membaca, iaitu standard kandungan 2.3, membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Standard pembelajaran kita hari ini ialah 2.3.1, membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra dan sastra. Okey. Pada akhir PDPR nanti, kamu semua dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 maksud pantun daripada 4 rangkap pantun yang disediakan dengan betul. Okey. Kita teruskan PDPR kita pada hari ini. Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 4 dan boleh perhatikan kandungan muka surat tersebut dengan memberikan tumpuan kepada pembacaan saya. Kalau boleh, kamu juga ikut baca. Okey, kita mulakan. Hanif dan Nabila menjadi pengacara untuk pertandingan berbalas pantun peringkat SK Gemilang. Yang berikut ialah pengenalan tentang pantun sebagai pembuka majlis. Okey, kita tengok pantun. Ikut saya baca. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Okey. Yang kedua. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Okey, kita baca 2 rangkap pantun dulu. Dalam 2 rangkap pantun ini, di sebelah kanan awak tu yang ada macam dialog tu, itu ialah maksud pantun. Okey, pantun ada gambar Hanif, sebelahnya ada maksud. Sebelahnya pantun, sebelahnya maksud. Ada gambar Nabila pun ada maksud. Kita tengok rangkap pertama balik. Saya baca balik rangkap pertama, kemudian kita pergi pada maksudnya. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Okey, maksudnya ialah
pantun merupakan budaya peninggalan nenek dan moyang. Yang kedua, manisnya rasa tidak terkira buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Maksud dia, bahasa pantun indah dan bersantun. Okey, macam mana kita nak tahu maksudnya? Yang ni awak kena dengar betul-betul. Tengok yang sebelah sana, kenali pantun. Okey, 4 baris. Dia ada baris. Mengai puyu di hujung desa, 1 baris. Dalam terusan nampak berbayang, 2 baris. Pantun Melayu kesenian bangsa, 3 baris. Pusaka warisan nenek dan moyang, 4 baris. 4 baris ini kita panggil dia sebagai rangkap. Yang saya buat warna biru kat tepi tu. 4 baris ni kita panggil rangkap. Okey. 2 baris atas yang pertama, 2 baris atas, mengai puyu di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. 2 baris yang atas tu kita panggil dia pembayang. Pembayang. Manakala 2 baris bawah yang diwarnakan dengan hitam pekat tu, pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. 2 baris bawah kita panggil dia sebagai maksud. Jadi kalau kita nak cari maksud pantun, kita tengok 2 baris bawah. Jangan tengok 2 baris atas. 2 baris bawah. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Kita tengok balik dia punya maksud. Dia tak ada ambil terus. Dia ubah ayat. Pantun merupakan budaya peninggalan nenek moyang. Okey, warisan. Pusaka warisan maksudnya tinggalan. Okey, peninggalan. Tradisi. Okey, saya dah sebut sebelum ni. Warisan ni ialah tradisi. Warisan, pusaka ni tinggalan. Jadi, kita ubah ayat 2 baris tu menjadi ayat lain. Itu kita panggil maksud. Kita tengok rangkap yang seterusnya. Yang ni kita tengok lagi. Yang ni manisnya rasa tidak terkira buah papaya di kampung Berangan. Yang 2 tu kita panggil pembayang. Maksudnya indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Dia ubah jadi bahasa pantun indah dan bersantun. Kita tengok lagi rangkap seterusnya. Cantik seninya ukiran kayu. Sukar dicari, begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu. Jati diri, janganlah lupa. 2 baris atas, jangan peduli sebab kita nak tengok maksud, mengenal pasti dan menyatakan maksud pantun. Jadi maksud kita tengok 2 baris bawah, 2 baris akhir pantun. Jadi tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri, janganlah lupa. Okey. Saya ubah ayatnya, maksudnya menjadi seperti yang sebelah sini. Okey. Memartabatkan pantun untuk identiti bangsa kita. Kita tengok contoh lagi satu. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun, dipetik sidara. Meski zaman tetap disanjung, jagalah pantun, tradisi dipelihara. Okey, tengok yang bawah yang saya dah bulatkan itu ialah maksud, cuma kena ubah ayat sedikit supaya tidak lari maksudnya. Tengok ya. Pelihara pantun sebaik-baiknya untuk sepanjang zaman. Meski berzaman tetap disanjung. Maknanya kita akan pelihara, jagalah pantun. Mana pelihara pantun sebaik-baiknya untuk sepanjang zaman. Awak tak faham lagi? Tak nampak lagi? Tak apa. Saya tunjuk contoh lain. Saya ambil pantun lain, saya tunjuk contoh. Lepas tu, maksud
Kita tengok maksudnya macam mana. Okey, ini contoh lain. Pantun yang popular. Pantun yang selalu orang gunakan dan pantun yang selalu awak dengar. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Buah langsat kuning mencelah, senduduk tidak berbunga lagi. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Okey, yang warna merah itu kita panggil dia pembayang, 2 baris atas, 2 baris bawah kita panggil maksud. Nanti kejap lagi kita akan ubah ayat jadi maksud macam mana. Okey, saya baca dulu. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey, ini 4 contoh pantun. Nanti kita akan bincangkan apa dia maksudnya. Maksud dah ada kat situ, cuma kita nak ubah ayat. 2 baris bawah ialah maksud. Okey, kita ya, sebelah sini pantun dan sebelah satu lagi maksud. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Buah langsat kuning mencelah, senduduk tidak berbunga lagi. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Okey, tengok yang warna biru. Maknanya dia kata sudah dapat gading. Gading ni sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih berharga daripada tanduk. Okey, bila ada gading, tanduk dah tak guna lagi. Maksudnya ialah apabila dapat sesuatu yang baharu, sesuatu yang lama sudah tidak diperlukan lagi. Contohnya awak ada satu mainan yang awak main, tiba-tiba bapa awak beli mainan yang baru. Mainan lama ni awak dah tak pedulikan lagi sebabnya awak sudah dapat yang baharu. Jadi sebab itulah orang kata sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, baca sama-sama. 1, 2, mula. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey, yang warna biru tu ialah maksud. Hancur badan dikandung tanah maknanya badan kita ni dah hancur dikandung tanah, maknanya badan kita hancur dalam tanah. Apa maksudnya? Kita sudah meninggal dunia, kita sudah mati. Okey, budi yang baik dikenang juga. Masa kita hidup, kita buat budi, kita buat baik itu, buat baik ini. Jadi maksudnya ialah seseorang yang melakukan kebaikan ketika hidup, nescaya kebaikan itu tetap dikenang walaupun dia sudah meninggal dunia. Okey? Saya harap awak boleh faham. Okey, tak faham lagi, kita tengok lagi 2 contoh. Okey. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Okey, atas tu pedulikan dia yang 2 baris atas. Sebabnya itu adalah pembayang. Dia letak pisang apa pun peduli. Dia nak letak atas peti ke letak atas apa pun pedulikan. Dia tengok yang bawah aja. Hutang emas boleh dibayar. Dia gambarkan emas. Emas ni mahal tak? Mahal kan? Mahal. Mahal macam mana pun kita tetap boleh bayar. Tapi kalau hutang budi, boleh bayar tak? Hutang budi ni kita tak boleh nak bayar. Kita kenang sampai kita mati. Jadi maksudnya ialah
sebanyak mana hutang tetap boleh dibayar. Kena usahalah. Melainkan hutang budi yang akan dikenang sampai hujung nyawa ataupun sampai kita mati kita akan ingat. Contohnya awak lemas dalam sungai. Tiba-tiba ada seorang nampak dia pergi tolong awak. Terjun, selamatkan awak daripada mati lemas. Okey, awak ingat tak jasa dia? Awak ingat sampai bila jasa orang yang menolong awak tu. Itulah kita panggil hutang budi di bawah mati. Okey, contoh yang terakhir. Okey, baca 1, 2, mula. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ini senang. Dah nampak dah dia ni. Yang tersurat di situ, kita dah nampak apa yang tersirat maksudnya. Okey? Kalau ada umur panjang, boleh jumpa lagi dah. Betul tak? Okey. Itu je lah. Maknanya, ayatnya awak boleh tulis. Kalau dikurniakan umur yang panjang, pasti boleh berjumpa lagi. Yang ini saya tak suruh awak buat. Cuma saya nak suruh awak faham. Yang awak buat ialah, yang akan awak buat ialah latihan dalam buku latihan aktiviti. Yang pantun. Okey? Kita tengok. Latihan. Ini yang ada dalam buku latihan aktiviti muka surat 3 ataupun 4. Saya tak ingat lagi. Okey. Kita baca sama-sama. Tapi maksudnya awak urai sendiri. Maksud dah ada. Cuma awak kena tulis semula. Okey. Kita baca. 1, 2, mula. Seberang jalan nampak merpati, ternampak rusa, juga si angsa. Ketupat, kuih bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Okey, dia menceritakan tentang kuih tradisional. Okey, ketupat kuih siapa? Kuih orang Melayu. Kuih bulan kuih siapa? Kuih orang Cina. Capati kuih siapa? Kuih orang India. Okey, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Maknanya cita rasa dia, keinginan dia ikut bangsa. Okey. Itu nanti awak uraikan nak tulis macam mana, pandai-pandai tulis ya. Okey, yang kedua. Indah cahaya permata baiduri, nampak serasi dipakai sidara. Cheongsam kebaya juga sari, busana tradisi harus pelihara. Okey, ini berkaitan dengan busana. Busana maksudnya pakaian. Okey, pakaian tradisi ikut kaum. Cheongsam, siapa pakai kebaya, sari. Okey. Nanti tulis maksudnya. Maksud dia ada warna biru tu cuma nak tulis saja. Okey. Yang ketiga, kuning bunga buah peria, ungu menawan bunga lemuni. Tarian singa, joget dan boria tetap menawan sehingga kini. Okey, ini pun juga mengenai tradisi, sebabnya kita kesenian dan kebudayaan estetika, mana termasuk ini sekali. Ini tarian, berkaitan tarian. Dan yang keempat, hendak ke kota tempuhi payah, naik pedati, lalui titi. Budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Okey. Keempat, rangkap pantun. Awak dah tahu mana maksudnya. Yang berwarna biru itu ialah maksud. 2 baris bawah maksud. Dan tulis semula maksud dengan ubah ayat. Okey. Nanti awak cuba buat. Okey. Ini ialah kerja ataupun latihan tugasan untuk hari ini dalam buku aktiviti. Tak apa, buat dulu.
Salah tak apa. Buat dulu, cuba dulu kita nak tengok. Kalau tak faham, awak boleh ulang balik dari yang atas tu video ni, awak ulang balik, awak tengok macam mana kita nak ubah ayat. Maksud awak dah tahu dah. Yang ni 2 baris ni adalah maksud. Yang warna merah tu tak payah tengok dah. Tengok yang berwarna biru saja. Ada lagi 2, sorry. Ada 2 lagi. Seberang jalan nampak merpati. Yang tadi lah ni. Yang tadi. Okey. Yang ni, apa ni pantun tadi, 4 rangkap je. Okey, yang ni saya salin balik. Nanti awak isilah dia punya maksudnya dalam buku BLA. Okey, ni contoh. Kuih. Okey, bagi dalam buku tu pun ada jawapan dia. Ketupat, kuih, bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Ubah ayatnya, terdapat pelbagai makanan tradisional mengikut pelbagai kaum. Yang bawah tu pun boleh juga. Mungkin awak boleh tulis, terdapat pelbagai pakaian tradisional mengikut kaum. Pun boleh juga. Nanti awak tengok balik. Yang ni saya tak bagi. Nanti awak, saya yakin awak boleh buat. Mudah aja. Jadi, kerja awak perlu hantar kepada saya bukti awak ikuti PDPR ini sebelum pukul 5. Sebabnya pukul 5 saya kena hantar laporan ke PPD, Pejabat Pendidikan Daerah. Kalau awak tak hantar, saya tak tahu awak ikuti ke tidak. Jadi, kalau awak hantar, saya boleh tahu berapa orang yang mengikuti PDPR hari ini. Kalau 20 orang hantar, maknanya 20 lah saya tulis yang mengikuti. Laginya, yang selebihnya tak ikuti PDPR. Okey. Setakat ini sahaja untuk PDPR kali ini. Semoga awak kekal tenang, kekal bersedia untuk mengikuti PDPR, duduk di rumah, ulang kaji pelajaran. InsyaAllah, semoga kita semua terhindar daripada wabak pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.